Okey, pelajar selamat sejahtera. So, hari ini kita akan mulakan dengan bab 10. Murid boleh rujuk muka surat 188 untuk kecerunan garis lurus. Jadi pelajar, minggu lepas kita sudah habis bab 7 tentang koordinat dan kita akan terus sambung kepada bab 10 kecerunan garisan lurus kerana untuk kecerunan adalah berkaitkan dengan koordinat semasa anda menjawab soalan ataupun kecerunan garisan lurus. Soalannya selalunya menggunakan sata kasta untuk uh, menunjukkan titik-titik garisan yang mempunyai kecerunan. Jadi untuk bab 8 dan bab 9 nanti akan disambung kemudian, terutama bab 9 selepas kecerunan akan kita sambung balik kepada bab 9 untuk kelajuan. Tetapi untuk bab 8 kerana ada penggunaan kertas graf di sana, jadi mungkin cikgu akan uh, susunkan semula bab-bab ini supaya kalau boleh semasa waktu kita balik ke sekolah untuk jumpa face to face, kita boleh belajar untuk bab 8 bagi graf fungsi yang menggunakan kertas graf. Okey, kemahiran menggunakan kertas graf adalah diperlukan menguasai sepenuhnya sebelum anda masuk ke Form 3 ataupun PT3. Okey, so sekarang kita bincang balik kepada bab 10 iaitu kecerunan garis lurus. Jadi kalau untuk bab ini sebenarnya adalah bab yang sangat ringkas. Okey, macam mana kata ringkasnya, untuk bab 10 ini hanya mempunyai satu latihan. Tetapi contoh dia adalah sangat banyak. Jadi juga cikgu akan menggunakan lebih kurang 2 minggu, maksudnya 2 waktulah, okey, untuk bincang bagi bab 10 ini. So semasa contoh-contoh itu dibincangkan, saya harap pelajar boleh fokus kerana contohnya semua tanya sahaja kecerunan. Dia ada pelbagai bentuk soalan. Hanya tanya tentang kecerunan. Jadi saya nak pelajar fokuslah. Okey, kerana bab ini pun ialah bab yang kita kata anda boleh belajar sahaja apabila cikgu share video ini. Okey, kalau ada masalah baru anda tanya. Ini sebenarnya dia tak ada kita kata kemahiran yang sangat special yang kita perlu menguasai. Okey, ini pun hanya bergantung kepada rumus. Okey, jadi sekarang kita cuba lihat apa yang ada dalam kandungannya. Okey, jadi pelajar, sekarang kita akan lihat dengan apa yang ada dalam kandungannya. Okey, yang pertama, daripada aktiviti yang telah dijalankan oleh atas tu, ada kita kata satu rumusan lah, satu kesimpulan yang telah diwujud. Kesimpulan ini sangat senang sahaja, iaitu kelajuan guli adalah bergantung dengan tapak ketinggian peluncur guli. Apabila ketinggian peluncur itu ditambahkan dengan pemadam, guli itu akan semakin laju. Okey, apa cerita yang ada dekat sini? Ceritanya ialah macam ni. Contohnya sekarang ini ialah pemadam. Okey. Seterusnya saya ada satu papan letak dekat sini. Okey. Satu papan yang letak di sini. Papan ini saya letak ikut ketinggian pemadam ini. Seterusnya saya lepaskan sebiji guli dekat sini. So, guli saya akan ke mana? Pastinya dia akan ke bawah kerana tarikan graviti. Okey, seterusnya saya cuba tambahkan, saya lukis dalam tempat lain tapi sebenarnya situasi dia sama. Saya tambah bilangan pemadam, berertinya saya akan tinggikan tapak peluncur guli ini. Maksudnya saya akan terpaksa tinggikan papan ini. Sekarang
Kalau saya letak sebiji guli lagi, of course, guli itu akan ke bawah. So, sekarang pelajar persoalan saya. Sini kononlah A. Sini kononlah B. Dalam situasi manakah guli itu akan bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi? Maksudnya dia akan bergerak dengan lebih laju. Okey, sekali lagi, dalam situasi manakah guli ini akan bergerak dengan lebih laju? Macam mana dengan jawapan anda semua? Okey, jawapan of course pelajar saya rasa dia akan beritahu saya jawapan adalah A. So dekat sini, apa faktor yang menyebabkan guli ini, guli dalam situasi A ini ya, dapat bergerak dengan cepat? Faktornya adalah kecerunan. Okey, so faktornya adalah kecerunan. So dekat sini sebelum kita masuk ke cerunan, kita ada dua perkataan yang perlu anda faham, iaitu kecuraman dan arah kecondongan. Okey, so pelajar kita cuba lihat dulu standard kita. Maksudnya apa yang sebenarnya kita nak belajar dekat sini. Kadang-kadang standard ini dia bagi tips kepada kita. Maksudnya dia bagi arah kepada kita. Okey, hari ini cikgu bincang ini sebenarnya dia nak sampaikan ini. Okey, sampaikan kandungan ini, sampaikan kandungan ini. So, ini tak perlu salin. Tapi apabila kita belajar, kita perlu tahu. Okey, yang pertama, memeliharakan keceruman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. So, nanti inilah situasi harian yang kita akan lihat. Seterusnya, menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencangcang kepada jarak mengufuk. Okey, so dekat sini maksudnya nanti cikgu akan bincang tiga perkataan. Satu ialah kecuraman, satu ialah arah kecondongan, satu lagi ialah kecerunan. Okey, so jarak mencangcang dan jarak mengufuk adalah jarak yang kita sudah belajar di bab koordinat. So nanti kita akan tengok balik apa itu mencangcang dan mengufuk. Okey, so sekarang kita tengok balik sini. Kecuraman dan arah kecondongan. Perhatikan gambar di bawah, kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? So dekat sini ada A, B, C, D, E, F yang dia sudah label. Mana satu yang lebih curam? Okey, Raja menunjukkan kawasan berbukti yang dilalui oleh Farid dan Afiq semasa berbasikal. Ketika mereka menaiki laluan C, mereka dah rasa sangat sukar untuk meneruskan kayuan. Apabila mereka turun ke bukit laluan E, keadaan basikal itu sangat laju. Mengapa situasi ini dilakukan? Okey, so kalau ikut sains yang biasa kita jelaskan dengan sains lah. Kalau C ke D adalah kita kata bertentangan dengan tarikan graviti. So, dia adalah paling susah, bahagian paling susah yang saya nak habiskan. Apabila sampai ke D, nak ke E ataupun ke F, kawasan sini adalah sangat senang untuk habiskan kerana adalah ke arah tarikan graviti. Okey, tapi tak lagi jawab soalan. Mana yang dikatakan curam dan mengapa? Okey, so nanti example seterusnya cikgu akan bincangkan. Okey, so pelajar nanti anda siapkan nota ya. Tadi adalah tajuk kecuraman dan arah kecondongan. So sekarang istilahnya, okey, kecuraman suatu garisan lurus boleh dilihat dengan nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garisan tersebut. Okey, so sini adalah dua ayat yang anda perlu masukkan. Pecahkan ayat ini supaya anda boleh dapat kita kata buat ulang kaji dengan cepat. Okey, dan pecahkan ayat ini juga. Tanda positif ataupun negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan pada garisan lurus. So, dalam tiga ayat sini dapat pun jelaskan dua perkara. Yang pertama, kecuraman suatu garisan lurus dilihat dengan nilai kecerunan. Sebab itu kita perlu tahu kita kata berapa nilai kecurunannya.
semua yang kita nak, kita kata kita nak tahu lebih ke paling ke ataupun lebih kurang ke, semua akan dibagi nilai. Contohnya kalau kita kata mahal, so kita akan bandingkan dengan harga lah. Kalau kita nak bandingkan tentang besar kecil, so kita ada size untuk nak bandingkan. Kalau kita nak bandingkan cepat ke slow ke, kita ada kelajuan untuk bandingkan. So sini pun sama. Kalau saya nak tahu curam ke tak curam, so saya ada nilai kecerunan untuk bandingkan. Okey, dan nilai kecerunan ini juga memerlukan tanda positif ataupun negatif untuk menunjukkan arah kecondongan. So, apa maksudnya arah kecondongan? Okey, nanti ya kita lihat contoh satu. Okey, dalam raja di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan NM dan KL. Buatkan kesimpulan menggunakan dua-dua gambar raja ini. Okey, satulah tangga, satulah eskalator. Okey, garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbandingkan dengan garisan NM. Okey, yang pertama dia sudah bagi KL adalah lebih tinggi kecondongannya berbandingkan dengan MM. Okey, kenapa? Kerana semakin besar sudut, okey, semakin tinggilah nilai kecerunan. Okey, maka KL adalah lebih curam kerana KL adalah 54 berbandingkan dengan MM. Okey, so KL adalah, kita kata adalah lebih condong daripada ataupun curam daripada MN kerana dia mempunyai sudut yang lebih besar. So pelajar, berkaitan dengan sudut, saya harap anda ingat apa yang anda tahu tentang sudut tegak. Kalau sudut tegak, dia adalah 90 darjah. Masih ingat? Okey, 90 darjah. Saya tak boleh buatkan darjah ya. So saya letak sahaja 90. Okey. Maksudnya apabila pelajar perlu ingatlah, okey. Kalau start daripada sini, dia sebenarnya kalau sini dia adalah 0 darjah. Kan? Okey. Pelajar bayangkan ya, kalau sini adalah 0 darjah. Okey, kalau saya naik sikit, mungkin sampai sini adalah 30. Kalau saya naik lagi, sini mungkin adalah 60. Okey, kalau saya ke sini, dia adalah 90 darjah. Okey, so pelajar, apabila sudut dekat sini lebih besar, dia adalah lebih condong lah. Okey, dan satu lagi yang kita nak pastikan, kita tak akan ada tangga yang 90 darjah. Okey, bayangkan kalau nak naik pun susah kan, tangga biasalah, maksud cikgu bukan tangga-tangga yang naik ke tangki ke, yang tangga-tangga yang dalam bangunan-bangunan yang special tu ke, bukan. Okey, dan kalau kosong, kita nak cakap dia seperti aras paras laut, seperti lantai kita. Okey, so pelajar, benda-benda ini pun mesti kita kata kita gunalah semasa kita sudah belajar. Okey, next, terusnya. Kecerunan ialah nisbah jarak mencangcang kepada jarak mengufuk. Okey, so ini pun tolong masukkan dalam buku nota ayat ini. Dan seterusnya, tak perlu contoh 2, nanti kita akan cari contoh lain. Okey, so kecerunan ialah nisbah jarak mencangcang dengan jarak mengufuk. Sebelum kita belajar, kita perlu tahu siapa ialah mencangcang, siapa ialah mengufuk. Okey, kalau gerak ke bawah, macam ini adalah mencangcang. Okey, mencangcang. Kalau gerak kiri kanan, dia adalah mengufuk. Okey, so ini perlu tahu. So lihat balik, dia adalah garisan mencangcang kepada garisan mengufuk. Okey, so sekarang kita lihat apa yang ada untuk contoh.
Raja di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menurun papan gelosor di taman permainan. Panjang garisan yang menyambung A sini. Okey. A ke B adalah tinggi 2 meter. Panjang garisan yang menyambung C ke B. C ke B adalah 3. So, CB ialah jarak mengufuk. AB adalah jarak mencangcang. So, kalau nisbahnya bagi mencangcang kepada mengufuk, artinya 2 kepada 3. Okay, 2 kepada 3. Nisbah juga boleh ditulis dalam pecahan. Ingat lagi tak? So, 2 per 3 ialah kecerunannya. Kita cuba tengok soalan contoh 2. Daripada setiap gambar raja, nyatakan jarak mencangcang dan mengufuk di titik P dan R. Okey, so dekat sini dia hanya minta kita sebut sahaja. Okey, so ini soalan 2, contoh 2 tak perlu tengoklah. Dia adalah contohnya dekat sini PS ialah 5, so PS jarak mengufuk 5 unit macam tu. Okey, so kita teruskan kepada contoh 3. Okey, pelajar, sebelum kita masuk ke contoh 3, inilah yang saya perlukan anda salin dalam buku nota untuk nisbah, untuk kecerunan. Okey, masukkan garisan ini, mencangcang, mengufuk, dan tulis perubahan X, perubahan Y, ini sangat penting. Dan tulis kecerunan M. Jadi pelajar, M kecil adalah mewakili kecerunan. Okey, jangan salah faham, hari itu kita belajar M besar, iaitu adalah titik tengah. Okey, benda yang berlainan. Ini tak salin kotak ini je. Okey, sekarang kita tengok contoh 3. Contoh 3, tentukan tentukan kecerunan garisan lurus bagi PQ dan BC. Perlihatkan kecuraman bagi PQ dan BC. Okey, PQ sini, BC sini, tengok PQ. Jarak mencangcang ialah 4, 1, 2, 3, 4. Jarak mengufuk ialah 3. So, kecerunan M ialah mencangcang 4 per 3 kepada mengufuk 4 ke 3. So, kecerunan PQ ialah 4 ke 3. Perlihatkan kecuraman dia, maksudnya kita bagi nilai kecerunan. Okey. Perlihatkan curaman ini adalah kita nyatakan nilai kecerunan yang kita dapat tu. Okey. Seterusnya B pun sama. Mencangcang ialah 2, mengufuk ialah 3. So jawapan 2 per 3, artinya BC adalah 2 per 3 macam ni. Okey. Seterusnya saya rasa ini pun anda masukkan dalam buku nota. Garis yang mempunyai kecerunan tinggi mempunyai sudut yang lebih tinggi. Ini adalah satu example yang sangat baik. Okey, seterusnya kita masuk kepada rumus. Yang tadi itu hanyalah adalah rumus kalau dia bagi saja terus jarak mencangcang dan mengufuk. Sekarang kita ada rumus kalau melibatkan dua titik, iaitu dia bagi koordinat. So, kita akan cuba mengirakan nisbah jarak mencangcang kepada jarak mengufuk. Okey, salin ini dalam tajuknya dalam buku nota. Seterusnya, salin ini titik persilangan antara garisan lurus pada paksi X ialah pintar X. Titik persilangan antara garisan lurus dengan paksi Y ialah pintas Y. Ini sangat penting. Okey, tolong salinkan tajuk, salinkan dua ayat ini dan salinkan gambar raja ini. Okey, saya jelaskan satu persatu pelajar. Kalau untuk gambar raja pertama, boleh lihat dia bagi koordinat A dan B. Okey, jadi saya nak cari berapa panjang mencangcang, berapa jarak mengufuk. Jadi saya ambil sahaja titik koordinat mereka untuk tolakkan. Maksudnya saya tolak Y1, Y2, saya dapat jarak inilah. Jarak ini adalah sama dengan jarak ini, kan? Faham tak pelajar? Okey, saya tolak dan saya akan dapat jarak sini, artinya saya akan dapat jarak mencangcang. So dia adalah di atas.
Kalau jarak mengufuk adalah X, berkaitan dengan X. So, kalau saya tolak, saya akan dapat jarak sini, artinya sama saya dapat jarak sini. So, saya susun terus dalam bentuk kecerunan. Ini kalau ada dua koordinat yang dibagi. Seterusnya, kalau ada koordinat yang terus potongkan paksi X dan Y, pelajar. Tengok sini, ada nama baru. Kalau dia terus potongkan X dan Y, kita akan namakan sini sebagai pintasan Y. Pelajar, ingat, kalau dia potong di paksi Y, maka X adalah kosong. Maka dalam titik koordinat anda hanya ada nilai bagi Y. Contohnya 0, 7. Titik ini. Sini ialah 7. So, pintasan Y untuk 7 ini. Sini pun sama kalau dia potong kepada paksi X. So, X sahaja yang ada nilai. Y dia adalah kosong. So, here kita panggil pintasan X. Okey, kecerunan dia adalah sama, iaitu jarak Y, jarak mencangcang duduk di atas, jarak mengufuk duduk di bawah. Tetapi pelajar ada satu special dekat sini, dia mempunyai simbol negatif. Okey pelajar, dia mempunyai simbol negatif. Okey, so apabila anda tak perlu buat pengiraan untuk pintasan X and Y, tapi perlu ingat rumus anda ada negatif. Okey, so pelajar ini sangat penting. Nanti kita akan cuba lihat contohnya. Okey, kita mula dengan contoh 4. So girls, contoh 4 saya minta anda buat dalam buku nota bagi contoh B lah. Okey, contoh A, contoh senang. Bagi contoh B. Okey. So, tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat. Kalau dia bagi pasangan koordinat, kita label lah. Ini jadikan X1, X, Y2, X, Y1, sini Y, X2, Y2. Seterusnya susun. Kalau sini ialah 2, maksudnya Y2, you tolak je lah. 7 tolak 1, 6 tolak 3. Dah siap tolak, ini adalah kecerunan. Sini pun sama pelajar. Tak kisah ada negatif ke, ada positif ke, you just tentukan dia ialah XY1 ataupun XY2. Seterusnya, tolak je. Okey, yang penting you tolak. Kalau dia perlukan kurungan, you bagilah kurungan dan awak buat tindakan untuknya. Okey, tekan saja kalkulator untuk tindakan tersebut. Tetapi pelajar, cakap tentang kalkulator. Kalau kalkulator pun mesti tunjuk langkah ini. Faham? Saya tak nak anda masukkan sahaja semua nilai, tekan kalkulator terus sampai jawapan sini, tak nak. Okey, 2 ini mesti ada. Tengok, mesti ada. Kerana ini membuktikan anda faham apa yang awak telah buat. Okey, dan bukannya awak tembak sahaja. Kerana ada pelajar dia tembak boleh dapat jawapan. So, P3 kerana tak nak tembak, sebab itu dia sangat strict dengan jalan kerja. Okay, so girls please masukkan contoh 4 di dalam buku nota. Seterusnya kita ada contoh 5. Contoh 5 anda masukkan contoh A dalam buku nota. Okey, tentukan kecerunan. Kalau kecerunan, pintasan ini adalah pintasan X, pintasan Y, pintasan X. Kalau pintasan, tentu sudah kena pasti, you masukkan ikut tempat-tempatnya dan seterusnya jangan lupa ada simbol negatif. Dan buat tindakan jika perlukan negatif itu dan jawapan untuk kecerunan pelajar lupa nak cakap kalau adalah nombor yang tidak. Okay, kalau untuk kecerunan, jika dia mempunyai nombor pecahan tak wajar, biarkan sahaja. So, pelajar tolong ingatkan sendiri, jika kecerunan, pecahan ataupun nombor bulat sahaja dijadikan jawapan. Dan kalau pecahan tak wajar diwujudkan, pun biarkan sahaja. Okey, pecahan tak wajar, biarkan sahaja. Kalau dia ada negatif, okay, seperti yang ini,
pintasan XY pun adalah positif, maksudnya nanti jawapan dia akan negatif lah. Okey, biarkan dia negatif sahaja. So, belajar kenapa ada yang positif, ada yang negatif, nanti cikgu akan jelaskan. So, ingatkan contoh 5A masukkan dalam buku nota. Okey, teruskan dengan contoh 6. So, sudah diberitahu ada pelbagai contoh kan. Tadi ada titik, tadi ada pintasan. So, sekarang kita ada pasangan koordinat tanpa gambar rajah. Okey, kalau tanpa gambar rajah, kita akan ada koordinat yang memang sudah adalah pintasan X ataupun Y. Okey, pelajar tolong lihat sini. Kita ada tentukan keturunan bagi pasangan ini. So, macam mana saya tahu dia adalah pintasan XY apabila gambar rajah tidak diberikan? Anda boleh cuba lihat titik koordinat mereka. Kalau mereka ada sepasang yang sifar dekat X, seterusnya sifar dekat Y. Okey, maksudnya tempat X, Y itu masing-masing adalah kosong. Jadi mereka adalah pintasan X dan Y. Seterusnya, siapa ialah pintasan X? Siapa ialah pintasan Y? Okey, ingat, kalau pintasan Y, dia mesti Y lah yang bernilai. Kalau pintasan X, dia adalah X yang bernilai. Barulah boleh dinamakan ikut tempat mereka. Faham tak pelajar? Kita namakan pintasan X dan Y dengan mereka. Kalau mereka ada nilai, so mereka adalah X ataupun Y. So, masukkan dalam formula, ingat ada negatif, seterusnya sama ada ialah pecahan ke, nombor bulat ke. Okey, semua adalah berdasarkan soalan. Okey, so pelajar ini saya tak minta anda buat dalam nota, tapi nanti dalam soalan saya nak pelajar buat banyak soalan. Okey, kerana dia tak memerlukan banyak langkah kerja, hanya kena pastikan sahaja. Okey, seterusnya kita ada contoh 7. Hitung keturunan garisan AB dan PQ berdasarkan gambar rajah. Okey, ini adalah berdasarkan gambar rajah dan tidak diberikan nilai koordinat ke ataupun apa-apa. So, anda boleh tentukan dulu sama ada mereka adalah pasangan koordinat yang biasa ataupun mereka adalah pintasan. So dari sini saya dapati mereka adalah pintasan kerana sehujung itu adalah potong pada paksi X ataupun paksi Y. Okey, so pelajar sangat perlukan anda faham pintasan ini. Pintasan keturunan ini, rumus ini boleh diguna jika dua-dua adalah pintasan. Kalau satu bahagian sahaja dipintasankan, jadi kita tak boleh guna ini ya, kita perlu guna kita kata cara biasa, iaitu Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kalau dua-dua adalah begini, keadaan begini, barulah kita boleh guna pintasan. So you just masuk substitute, tentukan mereka ialah siapa, masukkan, dan seterusnya kita boleh dapatkan nilai keturunan. Okey. Okey, so pelajar saya rasa setakat itu dulu kerana banyak juga soalan cikgu mintakan anda buat kerana memandangkan ia adalah kemahiran yang sangat mudah. Jadi selalunya mudah walaupun sangat senang, tapi pelajar selalunya cuai semasa pengiraan. So dalam jom cuba 10.1 saya akan bagi beberapa soalan. Harap pelajar boleh kira dengan baik. Okey, tentukan jalan kerja adalah apa. Dia ialah titik koordinat biasa ataupun pintasan. Perlu tak negatif. Dan seterusnya baru anda jalankan langkah-langkah anda. Okey, sila rujuk nanti screenshot yang cikgu bagi. Okey, kelas sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.